Kristus, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Kita merayakan minggu pertama sesudah Paskah, Minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti artinya seperti anak yang baru lahir. Ini adalah pengertian awal dari Paskah, yaitu kelahiran baru. Tapi ini juga berarti supaya kita secara fundamental sebagai orang Kristen yang telah dibaptis dapat percaya dan bersukacita bahwa kita oleh rahmat Allah menemukan hidup baru, menemukan satu kehidupan yang ditandai oleh harapan akan kebangkitan. Kristus, der Herr ist auferstanden. Halleluja. Quasimodogeniti, wie die neue geborene Kinder, so lautet der Name des heutigen Sonntags. Das meinte ursprünglich die zu Ostern neue Getauften. Das meint aber auch uns als getaufte Christen ganz grundsätzlich, darauf zu vertrauen und uns dessen freuen zu können, dass wir durch Gottes Barmherzigkeit hinfinden zu neuem Leben, zu österlich bestimmtem Leben, zu einem Leben, das von der Hoffnung auf Auferstehung geprägt ist. Kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah, sumber kehidupan kita, dasar harapan kita, kekuatan yang menggerakkan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens, Grund unserer Hoffnung, Kraft, die uns bewegt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, 1 Petrusbrief kapitel 1 vers 3. Terpujilah Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Mazmur 116. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Dikaulah
Mari berdoa. Las uns beten. Bapa Sorgawi, Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan membuat Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Isilah hati kami dengan harapan dan sukacita melalui Dia yang hidup dalam-Mu dan dalam Roh Kudus-Mu, dan yang menganugerahkan kehidupan dalam kekekalan. Himmlischer Vater, du hast Jesus von den Toten auferweckt und zum Herrn gemacht über Lebende und Tote. Erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und Freude durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Predigttext Jesaja 40, Vers 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle bei Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Name ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an einem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein, Verstand ist unausforschlich. Es gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die, den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai ayat 31. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus Kristus di rumah masing-masing, saya berharap bahwa saudara-saudari bisa menikmati musim semi yang indah ini. Saya berharap saudara-saudari telah berjemur di bawah matahari, menerima vitamin alamiah yang dianugerahkan Tuhan Allah
kepada semua penghuni bumi. Menurut para ahli, sinar matahari itu mengandung vitamin D yang tinggi. Vitamin D ini akan meningkatkan imun sistem atau kekuatan, kekebalan tubuh kita. Berjemur matahari secara teratur akan mencegah infeksi dan bisa melawan penyakit termasuk penyakit corona yang sedang mewabah saat ini. Itu sebabnya di Indonesia sekarang lagi ramai-ramainya orang-orang Indonesia berjemur di bawah matahari. Bayangkan Indonesia, negara kita yang indah sekali, kaya sekali akan matahari. Tapi sayangnya banyak orang Indonesia justru berusaha menghindar dari cahaya matahari. Firman Tuhan kita saat ini dalam pasal Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29, di situ dikatakan, saya mau membaca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jemaat yang kekasih, Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dia menciptakan alam ini dan melalui alam ini manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya diberinya kekuatan dan semangat. Melalui matahari kita menerima vitamin. Melalui vitamin alamnya ini manusia menerima kekuatan dan semangat. Kekuatan dan semangat dalam tubuh itulah saudara-saudari mendorong kita bekerja dengan semangat sampai selesai dan sampai sukses. Melalui tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bunga-bunga, burung-burung dan segala hewan yang kita pandang setiap saat dengan mata kita, membuat pikiran kita disegarkan, hati kita menjadi riang gembira. Nah, hati yang gembira saudara-saudari, hati yang riang inilah yang merangsang hormon di dalam tubuh kita sehingga melahirkan antibodi atau melahirkan kekebalan tubuh. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 di situ berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang riang dan gembira adalah obat mujarab, menangkal rupa-rupa penyakit. Sebaliknya semangat yang patah, sakit hati, kekecewaan, dendam terhadap orang lain mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang artinya saudara-saudari mati pelan-pelan, diremas sampai habis, dipatahkan dan dihancurkan secara pelan-pelan sampai habis. Itu sebabnya ada banyak orang yang berpenyakit berat, tapi dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Penyakit apa? Karena sakit hati, patah hati, kekecewaan berat, dendam yang bertahan lama di dalam hidup seseorang tidak bisa didiagnosa oleh alat medis. Firman Tuhan kita hari ini dalam ayat yang ke-30 dan ayat 31 di situ berkata, saya mau membaca lagi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang lelah, lesu,
Walaupun masih muda dan kuat, tubuhnya akan tersandung, akan jatuh. Orang yang lelah, orang yang lesuh itu sama dengan orang yang semangatnya patah. Seperti kata Amsal tadi, gampang jatuh karena tulang-tulangnya mengering. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, walaupun sudah tua, akan mendapatkan kekuatan baru. Bayangkan saudara-saudari, kekuatan yang diterima oleh orang-orang yang menantikan Tuhan ibarat burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah burung yang sangat kuat. Dia bisa terbang tinggi selama berjam-jam dan hinggap di pohon besar dan tinggi sekali. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang selalu berjalan dan tidak menjadi lesuh dan lelah. Mengapa? Karena mereka selalu optimis. Mereka selalu memandang ke depan, penuh pengharapan. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan menolong mereka. Saudara-saudariku yang kekasih, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Bapanya di sorga. Sekarang kita menanti kedatangannya. Jadi hari-hari kita saat ini adalah hari-hari penantian akan datangnya Yesus untuk kedua kali untuk menjemput kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita menanti kedatangan Tuhan, hati kita mesti gembira. Seperti pengantin perempuan yang bersiap-siap menyambut pengantin pria yang akan datang menjemputnya. Perasaan gembira seperti pengantin perempuan itulah yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Apa yang Anda lihat semuanya baik dan indah. Bukankah suasana pengantin baru itu indah? Perasaan gembira, senang seperti pengantin perempuan menanti pengantin pria itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Karena itu saudara-saudariku, bergembiralah, bersukacitalah senantiasa. Karena Tuhan Allah sudah menebus kita. Tuhan Allah sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita semua. Nantikanlah kedatangannya dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Kita mendengar kabar gembira sekarang ini, saudara-saudari, bahwa awal Mei nanti Jerman akan membuka pelan-pelan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Ausgangssperre akan dibuka secara perlahan-lahan. Ini berarti gelombang virus corona akan berakhir. Tentu kita tetap harus hati-hati, harus waspada selalu. Tanda-tanda bahwa kita akan berjumpa kembali semakin dekat, jemaat yang kekasih. Allah sungguh baik. Terpujilah Allah di dalam Yesus yang bangkit. Liebe Gemeinde, das Wort Gottes ist heute entnommen aus Jesaja 40, Vers 28 und 29. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Er hat diese Welt geschaffen und durch diese Schöpfung gibt er den Schwachen und Ohnmächtigen Kraft und Stärke. Es sind die Pflanzen, Bäume, Blumen, Vögel und all die Tiere, die wir mit unseren Augen ansehen können. Sie erfrischen unsere Gedanken, unsere Herzen werden fröhlich. Und genau das fröhliche Herz stimuliert die Hormone in unseren Körpern und aktiviert die Betriebe, die für uns
Antikörper und Resilienz schaffen. Gottes Wort aus dem Sprüchen 17, Vers 22 besagt: Ein fröhliches Herz tut dem Liebe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Ein fröhliches Herz trägt also dazu bei, dass wir weniger anfällig für die verschiedensten Krankheiten sind. Und das ist in diesen Zeiten wichtiger. In Jesaja 40, Vers 30 und 31 steht geschrieben: Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adlers, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ermüdete und ermattete Menschen werden fallen, auch wenn sie noch jung und stark sind. Die Menschen, die aber auf Gott warten, auch wenn sie schon alt sind, werden neue Kraft erlangen. Wir stellen uns diese neue Kraft wie den mächtigen Flügelschlag des Adlers vor. Der Adler ist ein Symbol für Stärke und den Optimismus, den Weg des Lebens in dieser weiten Welt zu beschreiten. Liebe Schwestern und liebe Brüder, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Jesus ist bereits mit seinem Vater im Himmel und nun warten wir auf seine Wiederkunft. Das heißt, diese Tage sind die Tage des Herrn auf sein zweites Kommen, um uns als seine Kinder abzuholen. Darum, liebe Gemeinde, wir sollten fröhlich sein. Gott hat uns nämlich schon erlöst und uns einen schönen Platz bereitgestellt. Lass uns mit viel Energie und Optimismus auf sein Kommen harren. Wir haben die erfreuliche Nachricht gehört, dass Anfang Mai die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten in Deutschland wieder langsam hochgefahren werden. Das bedeutet, dass diese Flut des Coronavirus ein Ende haben wird. Wir müssen natürlich trotzdem noch vorsichtig sein. Aber das sind Anzeichen, dass der Tag, an dem wir uns wiedersehen, näher rückt. Gott ist gut. Gepriesen sei sein Name. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Christus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Meine Zuversicht.
Mari jemaat yang kekasih, kita satu di dalam doa. Wir beten. Ya Allah, Tuhan kami sungguh mengucap syukur. Engkau bangkit, haleluya. Engkau adalah Tuhan kehidupan. Engkau telah mengangkat kuasa kematian dari kami. Tapi kami masih mengalami bagaimana kematian masih menguasai kami dan dunia ini. Karena itu kami memohon kiranya kehidupan-Mu menjadi bagian orang-orang yang masih berjuang melawan kematian. Kiranya kehidupan-Mu menjadi bagian orang-orang yang masih berada di bawah kuasa maut. Kiranya kehidupan-Mu menjadi bagian orang-orang yang kekuatannya hampir habis. Halaukan dari mereka ketakutan. Anugerahkan kami semua kepercayaan. Auf dich vertrau ich und furcht mich nicht. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Kami mengucap syukur Bapa. Kristus, Engkau bangkit. Engkau adalah kehidupan. Engkau memberikan kedamaian yang mengalahkan dunia ini. Tapi kami masih mengalami begitu banyak ketidakdamaian merajalela di bumi ini. Karena itu kami memohon kiranya damai sejahtera terjadi khusus untuk rakyat di Syria. Kiranya damai sejahtera-Mu terjadi untuk semua orang yang dikurung, yang dipenjarakan, dan yang ditekan. Kiranya damai-Mu terjadi di rumah dan di keluarga kami, di lingkungan kami, di bangsa kami. Halaukan rasa takut yang masih menguasai kami. Beri kami kedamaian ya Tuhan. Furcht mich nicht, auf dich vertrau ich und furcht mich nicht. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Bapa, kami mengucap syukur. Kristus, Engkau bangkit. Engkaulah kehidupan. Engkau memberi kekuatan pada orang-orang yang lelah. Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami bisa bernafas dengan lega. Kami berterima kasih untuk nafas yang Engkau berikan. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang berdiri di pihak kami. Orang-orang yang membela orang-orang yang lemah.
Kami berterima kasih untuk iman dan untuk firman-Mu yang kami boleh terima setiap hari. Kami mempercayakan dunia ini kepadamu. Kami mempercayakan diri kami hanya di dalam tangan-Mu. Engkaulah kehidupan kami, ya Bapa, di dalam Yesus yang bangkit. Haleluya. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und furcht mich nicht, auf dich vertrau ich und furcht mich nicht. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Bersama-sama kita berdoa, doa yang Yesus telah ajarkan kepada kami. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.